Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. صدق الله العظيم. Muslimin muslimat rahimahullah, pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, di tempat yang penuh dengan keagungan dan kemuliaan, kita ucapkan syukur yang tak terhingga banyaknya kepada Allah di atas limpahan nikmat demi nikmat, anugerah dan segala pemberian yang hebat yang Allah Ta'ala panjangkan kepada kita sehingga hari ini. Alhamdulillah, dengan asas daripada nikmat Allah ini, kita dapat membina kehidupan yang terbaik, kehidupan yang boleh menjadikan kita Tuhan redha dalam hidup di dunia dan juga di akhirat. Allah Subhanahu wa ta'ala, tentulah kalau kita ambil yang paling hebat Tuhan bagi kat kita dan kekal kepada kita sehingga hari ini, tidak lain dan tidak bukan, iaitulah iman dan Islam, tauhid dan ma'rifah, ilmu dan hikmah yang seterusnya dapat membina diri kita menjadi manusia yang saleh, manusia yang baik, mengikut pandangan Allah, bukan sekadar mengikut pandangan manusia. Kerana nak jadi orang saleh ni bukan senang, kita nak jadi orang baik bukan senang. Kadang di atas dunia ni ada ciri-ciri kebaikan mengikut pandangan manusia, ada ciri-ciri kebaikan mengikut pandangan Allah. Kadang-kala iaitulah sesuatu yang kebaikan yang diikut berdasarkan iaitulah pandangan manusia, iaitulah sentiasa berlawanan dengan mengikut pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerap banyak berlaku begitulah tuan-tuan. Bagaimana ada manusia kata perbuatan itu baik, tetapi Tuhan kata itu bukan perbuatan yang baik. Ada manusia kata iaitulah perbuatan itu jahat,
tapi mengikut pandangan Allah itu bukan sesuatu kejahatan di atas muka bumi Allah. Jadi kalau kita nak pilih yang mana satu tuan-tuan, tentulah kita pilih iaitulah yang Tuhan kata baik dan juga yang manusia kata baik. Yang tu payah nak dapat lah. Tapi kalau ikut kaedahnya, kalau Tuhan kata baik, manusia kata jahat, kita pilih hak Tuhan kata. Kalau manusia kata iaitulah jahat, Allah Ta'ala kata itu baik, kita pilih hak Allah Ta'ala juga. Kerana sesungguhnya iaitulah manusia, pandangan dia tidak ada makna kepada kita, tapi makna utama ialah pandangan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahasa tauhidnya ialah tilik, iaitulah tilik rahmat, yakni tilik kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iaitulah salah satu cara untuk kita tengok sesuatu yang baik, kita nak pilih berada di dalam kebaikan, iaitulah kita bentuk diri kita menjadi manusia yang saleh. Tu yang paling penting tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saleh ni bahasa Arab, maknanya ialah menjadi manusia yang baik, mengikut apa yang disebut dan kemudian mengikut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan salah satu cara nak bagi jadi saleh ialah disebut oleh seorang ulama yang muktabar, namanya iaitulah Imam Malik bin Anas. Siapa dia Imam Malik bin Anas ni? Beliau merupakan generasi ulama yang banyak dengan ilmunya dan kewibawaan dirinya melahirkan ulama-ulama lain yang hebat-hebat di atas muka bumi Allah. Antaranya beliau menjadi guru kepada iaitulah imam kita Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Malah ada sebahagian ulama bila kita buka manaqib Imam Syafi'i tu disebut antara guru yang paling banyak iaitulah memainkan peranan dan menjadi terkesan kepada Imam Asy-Syafi'i dalam membentuk diri dia menjadi ulama hebat. Salah satunya ialah Imam Malik bin Anas. Kerana Imam Syafi'i ni guru dia banyak, bukan kata seorang dua, sebab dia ni orang yang cukup cinta dengan ilmu tuan-tuan. Dia daripada kecil dididik oleh ibu dia, kerana bapaknya iaitulah mati awal. Pak dia daripada Gaza, Palestin. Mak dia orang Mekah. Lalu bila berkahwin, mak dia pergi duduk di Palestin bersama dengan bapa dia, maka dapatlah dia. Bila dapat dia tuan-tuan, dia masih kecil, bapaknya meninggal dunia, mak dia bawa balik mai ke Mekah untuk dididik dan sebagainya. Dia membesar dalam iaitulah asuhan dan didikan ibunya, dan juga iaitulah dengan guru-guru di sekitar Masjidil Haram. Ni Imam Syafi'i tuan-tuan. Lepas tu maknanya dia kira orang yang sudah cukup mantap dengan ilmu. 10 tahun dia sudah menjadi orang yang boleh mengajar. 12 tahun dia sudah menjadi orang yang dapat mengeluarkan fatwa, dan dia ada satu majlis halaqah ilmu dia yang tersendiri. Tapi kalau nak kira cukup dah, tapi itu dia orang dulu, ulama dulu, mereka tak berasa cukup dengan ilmu, mereka dahagi sungguh-sungguh dengan ilmu. Dia minta izin iaitulah kepada ibunya untuk pergi belajar di Madinah, kerana terdengar ada seorang ulama hebat yang memimpin manusia di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mak dia izin, dia tempuh perjalanan pergi mengaji di Madinah pula. Siapa dia guru tu? Itulah dia yang saya nak sebut malam ni,
iaitulah Imam Malik bin Anas. Malah dia belajar daripada Imam Malik bin Anas sampai Imam Malik bin Anas kata, wahai Muhammad, sesungguhnya engkau telah sempurna dengan ilmu, bolehlah engkau nak keluar balik dan sebagainya. Dia bukan balik, dia pergi mengaji tang lain pula. Itu Imam Syafi'i, tapi bukan nak sebut tentang dia, tapi nak sebut iaitulah Imam Malik. Habis cerita buat apa Imam Syafi'i ni? Maknanya kalau Imam Syafi'i pun hebat, guru yang membentuk diri dia pun hebat. Pasal itu saya nak sebut salah satu daripada kata-kata Imam Malik bin Anas sebagai permulaan muqaddimah kepada kuliah kita pada malam ini. Antara salah satu pesanan daripada Imam Malik, dia kata apa? Dia kata, la yasluhul akhiru illa bima saluha fi awwalihi. Ini antara salah satu pesanan hebat yang dibuat oleh Imam Malik. Imam Malik kata, la yasluhul akhiru, tidak akan menjadi saleh orang-orang yang berada di akhir zaman. Siapa dia orang ada akhir zaman? Kita kita tak akan jadi saleh, kita tak akan jadi baik. Dan walaupun kita berusaha nak jadi saleh, kita nak jadi baik, tapi orang yang di akhir zaman ini, dia tidak akan boleh menjadi saleh, dia tidak akan boleh menjadi baik illa bima saluha fi awwalihi, kecuali dia mengikut sesuatu cara dan formula yang berjaya menjadikan orang dulu itu saleh. Siapa dia orang dulu yang saleh? Itulah dia nama generasi salafus saleh. Yang kita duk mengajikan, Tok Guru rajin sebut mana-mana Tok Guru pun, kita kena ikut zaman salafus saleh. Kita kena jadi manusia yang benar-benar iaitulah bercerminkan kepada iaitulah manusia salafus saleh. Jadi kata Imam Malik pun sama. Hampa kalau nak jadi orang saleh, hampa jangan guna cara apa pun, tak berjaya jadi saleh. Iaitulah macam kadang kita punya nak jadi baik zaman lah, tak tahu kita guna formula orang kafir. Orang kafir itu sendiri iaitulah dia tidak baik. Apabila ada orang kata baik kot, baik apa kalau dia pun tak beriman pada Allah, dia tidak mentauhidkan Allah, kerana asas utama kepada saleh iaitulah tauhid. Itu makna dia, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Akidah dia pun akidah yang mardudah, akidah yang tertolak. Kita nak jadi saleh, kita nak jadi baik, kita tak ambil acuan salafus saleh, kita ambil acuan orang lain di atas muka bumi Allah. Sampai bila pun kita tak akan menjadi saleh, sampai bila pun kita tak akan menjadi baik, kecuali kalau hampa nak jadi saleh, mau tak mau hampa kena tengok belakang. Tengok mana? Zaman salafus saleh. Dan zaman salafus saleh ni zaman mana? Apa makna salafus saleh? Salaf orang dulu, saleh yang saleh dan juga yang baik. Dan zaman salafus saleh ni jumhur ulama kata iaitulah 3 kurun yang pertama daripada bermulanya hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iaitulah 3 abad pertama, 300 tahun pertama. 1 hijrah, 2 hijrah sampai 300 hijrah. Maka orang yang hidup di zaman ni dikenali sebagai salafus saleh. Zaman ni zaman terbaik. Tak ada siapa boleh kata apa. Nak habaq kata zaman ni zaman koman ke, nak habaq zaman ni zaman yang kita kata buruk. Tak, zaman ni zaman terbaik. Jadi kalau kita ambil pada kaedah, ini adalah zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in. Zaman orang
orang baik tuan-tuan, yang Nabi sebut khairul qurun qurni thumma talawnaha thumma talawnaha, sebaik-baik kurun, sebaik-baik abad, sebaik-baik 100 tahun, iaitulah kurunku, ataupun sebaik-baik zaman, zamanku, dan zaman yang mengiringinya, dan zaman yang mengiringinya. Atau ulama buat kesimpulan, iaitulah 3 kurun yang pertama daripada hijrah, ini adalah zaman terbaik. Kita kena belajar bagaimana mereka menjadi orang baik. Zaman ni zaman yang penuh dengan kesempurnaan daripada Allah. Walaupun ada orang kata zaman ni tak ada orang jahat enggak? Mana boleh tak ada orang jahat? Orang jahat ni sampai bila pun ada tuan-tuan. Pasal itu kalau kita tengok hukum hudud, hukum yang paling sempurna daripada Allah, hukum jinayah Islam, iaitulah murtad. Ada orang murtad tak zaman ni? Ada, bukan tak ada. Lepas tu apa lagi? Jenayah pembunuhan. Ada orang bunuh orang zaman ni? Ada. Lepas tu apa dia lagi? Jenayah zina. Ada orang yang berzina zaman ni? Ada. Lepas tu apa lagi? Mencuri. Ada, bukan kata tak ada. Lepas tu apa lagi? 2-3 lagi kesalahan, contohnya qazaf, contohnya apa lagi? Minum arak. Ada. Kalau tidak, kita tak boleh tahulah lagu mana hukuman hudud tu. Itu persoalan dia. Macam zina muhsan, zina orang yang pernah merasai, iaitulah perkahwinan. Hukuman zina muhsan ni iaitulah rejam sampai mati. Iaitulah kalau tak berlaku zaman salafus salih tu, maknanya kita ni hanya boleh tengok dalam kitab malah. Kita nak tahu ada tak contoh. Contoh ada, pernah berlaku di zaman Nabi. Nabi menghukum, iaitulah Ma'is dan Ghamidi, iaitulah tahu mana mereka mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka berzina, dan 3 kali mereka mengaku di hadapan Nabi. Mulanya Nabi buat macam tak dengar, tapi cukup 3 kali. Bila sudah mengaku, maka iaitulah baru Nabi hukum. Nak habaq kata hukuman hudud ni dia boleh terima pengakuan. Tu kadang-kadang mungkin ada orang yang tertanya-tanya, iaitulah bahawa sesungguhnya, iaitulah bahawa kita tengok mereka sanggup pergi mengaku sedangkan hukuman dia apa dia? Hukumannya ialah rejam sampai mati. Apa maksud rejam sampai mati? Stoning, tuju dengan ketui batu. Lagi tak mati, dia kena tuju sampai mati. Pasal apa? Sebab zina muhsan ni jenayah yang paling keji dalam syarak. Sebab itu kalau orang tu berzina, mereka belum pernah berkahwin, mereka belum pernah merasai nikmat jima'. Bahasa itu takat 100 rotan saja tuan-tuan, dan buang daerah selama setahun. Pasal apa? Pasal maknanya mungkin mereka tertipu dengan nafsu mereka. Tapi kalau dah pernah rasa kenikmatan dia, lepas tu berzina pula, ni memang orang yang cukup jahat lah. Padanlah dengan hukuman, iaitu itulah rejam sampai mati. Kenapa Ma'is dan Ghamidi dia boleh pergi mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Pasal dia orang yang beriman. Orang beriman ni dia walaupun kadang jahat lagu mana pun, walaupun kadang dia ni nakai ke lagu mana pun, dia buat dosa lagu mana pun, dia masih ada iaitulah maknanya ingat pada Allah tu. Dia fikir balik, kalau aku tak mengaku, aku tak kena hukum, tapi selamat enggak?
Selamat ke orang yang buat dosa dan kesalahan atas dunia ni boleh selamat ke tuan-tuan? Macam kita lah buat dosa, orang tak tahu. Lepas tu kita tidak bertaubat pada Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil hak orang contohnya, orang tak tahu. No, kita berasa okey ya. Tak, tuan-tuan. Pasal apa? Hang tak kena hukuman dunia, hang pi kena hukuman akhirat. Hukuman dunia dengan hukuman akhirat, hukuman akhirat lagi dahsyat daripada hukuman dunia. Itu makna dia. Tapi bila mereka ada iman, mereka takut kepada Allah. Pasal itu lebih baik kena hukuman dunia. Hukuman dunia bila dah kena, hukuman akhirat tak kena dah. Nah, itu kaedah dia tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tapi disebabkan keimanan, mereka sanggup biar kena hukuman dunia pun tak apalah. Contoh kita buat bandingan. Kalau hukuman dunia tuju dengan ketua batu, hukuman akhirat tuju juga dengan ketua batu. Daripada mana? Daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Tak lagi dahsyat ke tuan-tuan? Nah, kalau hukuman dunia, mungkin hukuman tu dibuat di tempat dekat dengan orang tempat tumpuan umum. Tu saya duk habaq ya. Kalau kita iaitulah tang mana orang berhimpun ramai. Okey, pi buat tang tu lah. Itu kaedah dia tuan-tuan. Contoh, saya duk mengajar di Kulim, saya mengajar tingkatan 6 STAM, cerita tentang tajuk hudud zina. Saya kata kalau di Kulim ni, kalau ikut undang-undang Islam tu, nak hukum rejam di mana? Depan Kulim Central tu. Tang tu tempat tumpuan orang. Bahas panjang lah tentang bab nak hukum ni tuan-tuan. Iaitulah maknanya korek lubang tanam sampai dekat pinggang tu. Sebahagian kata ulama, ada banyak perbahasan ulama lah, tu kena bahas panjang. Lepas tu lori JKR menghimpun batu 2-3 lori meletak depan tu. Siapa lalu wajib tuju, tak tuju berdosa sama tuan-tuan, sebab redha dengan perbuatan dia. Tu dia maknanya buat depan orang. Maksud apa? Sebab nama pun hudud. Hudud ni makna sekatan, hukum seorang, tak ada dah orang lain nak buat sebab takut. Hukuman dunia, ngeri lagu mana pun orang tak heran. Macam contoh hukuman, iaitulah mati mandatori, iaitulah bagi bawa dadah ke ganja ke apa semua yang berkilo-kilo tuan-tuan, kena tangkap, hukuman gantung sampai mati. Tak ngeri ke tuan-tuan? Ngeri. Tapi banyak orang tak heran, banyak maknanya timbul lagi dan sebagainya. Pasal apa? Pasal iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi gantung tempat yang sengap, siapa pun tak tahu. Maknanya tu salah satu falsafah hukum Islam tu. Jadi orang tak ngeri, orang tak takut. Yang ni kena tunjuk ke orang, bagi orang takut. Jadi maknanya kalau hukum tu, iaitulah kalau Kulim Central tadi ni tuan-tuan, contohnya maknanya orang Kulim lah tengok, orang di Johor tak nampak. Jadi kalau nak malu pun, iaitulah malu sikit. Tapi bila hukuman di akhirat sama, maknanya siapa yang akan tengok? Umat Nabi Adam sampailah kiamat tuan-tuan. Sikit punya ramai tuan-tuan. Tu nak bagi hukuman akhirat lebih dahsyat daripada hukuman dunia. Pasal itu Ma'is dan Ghamidi sanggup mengaku di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada orang buat jahat zaman tu, ada nak bagi, tapi adanya hukum dan syariat itu terbaik untuk mencegah daripada ada orang jahat lebih lagi tuan-tuan. Tu hukum seorang, orang lain tak ada dah. Lepas tu tuan-tuan, negara berada di dalam keadaan aman dan harmoni di atas muka bumi Allah. Tu kalau kita nak jadi orang hebat, maknanya kita yang hidup di akhir zaman ni, mau tak mau hang kena ambil cara orang dulu, cara orang yang disebut salafus salih. Jadi kita kena belajar tentang perangai salafus salih. Okey, ada apa nama? Iaitulah berapa perangai salafus salih. Kata seorang ulama,
Iaitulah apa dia? Nama dia siapa dia? Namanya ialah Al-Auza'i. Imam Al-Auza'i. Siapa dia Imam Al-Auza'i ni tuan-tuan? Beliau merupakan salah seorang mujtahid mutlak. Mujtahid mutlak ni dia boleh mengasaskan iaitulah mazhab dia sendiri dari segi fiqh. Maknanya dia merupakan orang yang hebat. Tapi ada orang tanya saya, tak ada pun ustaz, ada tak lagi mazhab Al-Auza'i? Tak pernah dengar pun. Memang kita tak pernah dengar sebab tak ada dah. Dulu pernah ada. Dan mazhab dalam Islam bab fiqh ni pun ada lebih daripada 15 mazhab. Cuma kita tahu 4 saja tuan-tuan. Pasal apa? Hak yang lebih daripada kita kata 15 tu tinggal tolak 4, maknanya jadi 11. Iaitulah hak lebih itu kira orang tak ada dah nak beramal dengan mazhab tu. Ada banyak mazhab Al-Auza'i, mazhab Sufyan As-Sauri. Banyak kalau nak sebut. Jadi Imam Al-Auza'i orang hebat. Cuma kalau kita nak bahas panjang tentang 5 perangai salafus salih ni, cuma saya nak sebut satu ya. Nak ambil satu ya malam ni tuan-tuan, nak hurai yang tu betul-betul bagi lumat untuk kita ambil i'tibar. Apa dia yang disebut tabiat salafus salih yang pertama dan yang utama? Kalau kita nak jadi orang yang berjaya macam kata Imam Malik tadi ni tuan-tuan, kita nak berjaya, kita kena bagi hidup benda ni. Apa dia? Yang pertama sekali tabiat salafus salih ialah ittiba' wa ihya'us sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Apa dia tu? Ittiba' iaitulah sentiasa dalam setiap urusan dan perkara diutamakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudiannya dihidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya nak buat apapun, keutamaan ialah sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab orang dulu ni tuan-tuan, salafus salih acuan utama sunnah Nabi tuan-tuan. Muslimin muslimat rahimahullah, malah dalam bab ikut sunnah tu mereka sanggup apa risiko yang berlaku di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal itu bila cerita bab sunnah, mereka lah orang yang paling utama. Jadi kita pun kalau nak jadi orang hebat, nak jadi saleh, acuan utama ialah sunnah. Dan bila nak beramal dengan sunnah, kena belajar. Dia tak boleh pandai-pandai. Maksudnya apa dia? Biar kita buat tu betul-betul menepati sunnah. Jangan kita hanya ambil iaitulah ini perbuatan sunnah, kita tak tahu kaedah lagu mana, cara nak amal dan sebagainya, supaya kita buat menepati apa yang dibuat oleh Nabi dan kemudian terbit iaitulah kebaikannya di atas muka bumi Allah. Kita tak mau pula sekali kita laksana sunnah, kemudian iaitulah timbul fitnah, kemudiannya sunnah yang difitnahkan. Kita tak mau lagu tu, sebab iaitulah orang yang beramal dengan sunnah ni, dia tetap akan berjaya. Jadi kalau dia buat sesuatu sunnah kemudian tak berjaya, contohnya tuan-tuan, maknanya bukan silap sunnah tu tak, silap dia dalam melaksanakan sunnah tu. Macam ada seorang sahabat, dia mengadu sakit perut pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata minumlah madu. Air madu ni antara saripati dan ubat yang paling utama. Dan berapa kali kalau diamalkan madu, maknanya kata Nabi, iaitulah sakit perut kamu itu akan hilang. Dia buat, bukan tak buat, Nabi pesan dia buat. Tapi iaitulah berminggu-minggu
tak hilang-hilang. Dia mengadu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Bukan silap apa yang aku habaq tadi, tapi silap apa? Perut kamu yang menipu kamu. Maknanya adalah kaedah dan sebagainya, tuan-tuan. No, itu yang macam sugi. Kita kena belajar lagu mana cara Nabi bersugi, bagaimana kaedah sugi. Ada waktu yang disunatkan bersugi, ada waktu yang disunatkan muakkad bersugi, ada waktu yang dihukumkan makruh bersugi, ada kaedah cara pegang kayu sugi lagu mana. Biar semua tu dia jadi manfaat kepada kita. Tu baru contoh satu. No, hak banyak lagi no dan sebagainya dalam keadaan tadi. Maka mereka akan berusaha, kalau salafus salih dulu, mereka akan cuba untuk menghidupkan sunnah Nabi sebaik mungkin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun hari ini, tuan-tuan, insya-Allah disebut terang-terang, iaitulah sesungguhnya tidak akan rugi orang yang menghidupkan sunnah Nabi. Macam malam ni lah, kita mai semayang maghrib tadi, ni antara sunnah utama berjamaah, sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita duduk dalam majlis ilmu ni pun, dalam halaqah ilmu dalam masjid, maka ia merupakan antara sunnah utama daripada Nabi. Itu yang kita tengok. Kita sebut benda ni bukan pasal apa, sebab bila kita hidup semakin akhir zaman ni, semakin sunnah dipinggirkan. Orang tak berapa peduli dah tentang sunnah ni, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Sebab itu untuk selamat, berdiri di atas sunnah utama daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya nak sebut satu lagi kata Imam Malik bab sunnah juga, tuan-tuan. Dia sebut apa? Dia kata as-sunnatu kasafinati nuhin man rakiba fiha naja wa man tarakaha halaka. Apa kata dia? Dia kata sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, perumpamaan kepada sunnah Nabi iaitulah kasafinati nuhin. Seumpama, perumpamaan yang dibuat oleh Imam Malik, yang kata sunnah tu dia macam apa? Iaitulah macam safinati nuhin, bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Bahtera Nabi Allah Nuh alaihi salam. Lalu kata dia, man rakiba fiha naja, siapa yang naik atas kapal tu dia selamat dan dia berjaya. Dan sesiapa yang tak mau naik atas kapal tu, maka dia akan menjadi orang yang musnah. Itu maksud dia. Macam Nabi Allah Nuh, kapal dia tu lah. Tu kalau kita kaji sejarah, buka tafsir surah Nuh, bukalah tafsir apa pun, Imam Qurtubi ke, Ibnu Katsir ke. Saya banyak rujuk kepada tafsir Ahmad As-Sawi Al-Maliki, ataupun bukalah Ruhul Ma'ani Imam Syihabuddin Al-Alusi ke. Dalam tu disebut bagaimana peranan utama bahtera Nabi Allah Nuh tu. Dia seolah-olah memulakan kembali kehidupan di atas dunia ni. Kalau kita tengok sejarah manusia, sejarah tanam-tanaman, sejarah tumbuh-tumbuhan dan juga binatang-binatang yang berada di atas dunia, flora dan fauna ni, dia mula berkembang ketika turunnya Nabi Adam alaihi salam daripada syurga. Nabi Adam mai ke dunia, Nabi Adam dan juga Hawa menerbitkan keturunan di atas dunia ni. Bermula dengan 40 orang zuriat, 20 laki-laki, 20 perempuan. Dan iaitulah walaupun 40 zuriat, tapi kelahiran hanya berlaku oleh Hawa di atas dunia ni selama sebanyak 20 saja kelahiran. Pasal apa 40 orang 20 kelahiran? Dah kembang.
Tu yang ada cerita Habil dan Qabil sebab masa tu untuk menerbitkan keturunan kena berkahwin. Nak kahwin dengan siapa? Tak ada orang dah, semua adik-beradik depa. Manusia lain tak ada. Hanya ada 40 orang anak Nabi Adam tu tuan-tuan. Sepasang laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Pasal itu syariat mula iaitulah boleh berkahwin adik-beradik. Sebab kalau tak buat tu tak boleh. Nak terbit keturunan kau nak pergi cari nak nikah dengan orang lain. Tak ada. Ada 40 orang tu saja tuan-tuan. Tapi maknanya syarat dia ketat. Tak boleh berkahwin dengan kembang sendiri. Maksud kembang sendiri tu iaitulah kan lahir kembang sepasang laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan. Jadi adik-beradik lain boleh nikah. Adik-beradik kembang sendiri tak boleh. Itu yang iaitulah apabila dijodohkan mulanya Qabil dengan iaitulah seorang yang keluar ataupun kembang kepada Habil. Habil pula dia iaitulah disyariatkan untuk berkahwin dengan kembang kepada Habil. Masalah dia hak kembang dengan Qabil ni sega. Lawa sikit dan sebagainya. Manakala keluar dengan Habil biasa saja. Jadi Qabil kena menikah kembang Habil, Habil kena menikah dengan kembang Qabil. Boleh, tak ada masalah. Jadi Qabil tak setuju. Pasal apa? Pasal dia tak mau, tak apa segak dan sebagainya. Sebab itu jenayah permulaan Islam atas dunia bukan pembunuhan Qabil tu. Itu jenayah besar. Tapi jenayah yang paling besar bermulanya manusia atas dunia kerana nafsu tak terima syariat Tuhan. Itu makna dia. Sebab itu kalau kita ni tolak syariat Tuhan pasal apa? Pasal nafsu. Maknanya pasal itulah kita tak terima, pasal nak ikut kemahuan kita, kita telah mewarisi jenayah pertama hak mula-mula yang dibuat oleh tok nek tok nyang kita, iaitulah yang bernama Qabil. Dia protes, dia tak setuju. Pasal iaitulah maknanya dia perlu dikahwinkan dengan tu. Dengan apa nama? Dengan iaitulah yang dia tak suka. Yang dia suka kembang dia sendiri. Tapi tak boleh. Perkahwinan Tuhan tetap dah lagu tu tuan-tuan. Panjang cerita dia. Kalau nak sebut akhirnya sampai peringkat Qabil membunuh Habil. Itu jenayah besar yang pertama juga di atas dunia. Tu yang masa Qabil tu dia bunuh Habil. Dia ikut nafsu dia juga lah, bunuh Habil tu. Tapi bila bunuh baru menyesal. Dia pun tak tahu nak buat lagu mana masa bunuh tu. Nak buat lagu mana? Jasad Habil tu nak buat lagu mana? Dia pun tanggung atas badan. Tu mujuk Tuhan kesian kat dia. Tuhan datangkan 2 ekor burung kelai seekor mati kena patuk. Lepas tu burung tadi dia dia patuk tanah dengan dengan paruh dia. Dia pun dapat idea macam tu, dia pun tanam. Ulama kata kalau sekiranya Tuhan tak hantar burung tunjuk tu, dia akan tanggung jasad Habil sampai iaitulah bila-bila. Tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Saya nak cerita ni pada maknanya daripada 40 anak Nabi Adam ni berkembanglah manusia. Maknanya berkembang jadi beratus, berkembang jadi beribu dan sebagainya. Itu yang wujudnya daripada turun Allah Ta'ala hantar Nabi Idris, Nabi Syis dan kemudian Nabi yang lain. Manusia mula daripada mula baik jadi jahat. Allah Ta'ala buat turun Nabi. Dan antaranya Allah Ta'ala buat turun Nabi Allah Nuh alaihi salam. Jadi iaitulah maknanya keturunan yang bercambah di seluruh dunia ni, iaitulah berakhir pada peristiwa tenggelamnya dunia zaman Nabi Nuh alaihi salam. Nak bak lagi tuan-tuan, zaman Nabi Nuh tu
Iaitulah bala yang Tuhan bagi kepada umat dulu dari satu sudut yang paling dahsyat sekali. Allah Ta'ala turun kepada umat Nabi Allah Nuh. Pasal apa dahsyat? Takkan hak lain tak dahsyat. Macam contoh, no? Kita kata umat Nabi Allah Lut, puak Sadum. Dia punya ni pun dahsyat. Allah Ta'ala angkat kampung Sadum tu, angkat sampai ke langit. Lepas itu Tuhan kalih, Tuhan hampur balik kampung tu turun dan tertanam di, iaitulah dalam bumi. Allah Ta'ala jadikan di atasnya lautan yang dipanggil Dead Sea, iaitulah laut mati. No? Tu yang banyak orang sebut, iaitulah apa dia? Iaitulah laut mati ni dia antara laut yang kandungan garam dia paling tinggi. Hang selam ke mana pun tak tenggelam. Itu kaedah yang disebut sains dan sebagainya. Sebenarnya pasal apa Tuhan bagi selam tak tenggelam? Sebab Tuhan tak mau bagi tengok tempat Sodom tu. Pasal nak bak kata hina sungguh perbuatan mereka tu. Teruk tak? Teruk. Macam puak Nabi Allah Saleh, puak Samud. Kalau hari ni ada kampung dia dibuka balik di Madain Saleh Utara Arab Saudi, tu ada yang pergi umrah, ada yang pergi melawat dan sebagainya, tuan-tuan. Baik, mereka ni Tuhan bagi turunnya bala yang paling besar apa dia? Hujan ketui batu. Bukan hujan ayat, bukan hujan kita pernah tengok ada setengah orang dia pernah tengok hujan ketui batu. Tak, yang ni tak. Hujan ketui batu mai daripada langit, musnah habis puak-puak tu, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Tahu tak? Tahu. Tapi kenapa disebut banjir Nabi Allah ni tahu? Nabi Allah Nuh tahu, tuan-tuan. Teruk dia ialah kerana hak puak lain ni semua dia Tuhan tak turunkan seluruh dunia. Tempat hak buat tu, tempat tu lah. Macam puak Nabi Lut, kaum Sadum, kampung Sadum tu Allah Ta'ala jahanamkan. Yang tu dunia tak kena, lah tempat lain tak kena. Sama juga dengan Madain Saleh tadi. Hujan ketui batu tadi hanya di tempat kaum Samud tu lah. Tapi banjir Nabi Allah Nuh tenggelam seluruh dunia. Seluruh dunia tenggelam. Jadi kehidupan bermula balik bila? Iaitulah siapa yang duduk atas kapal Nabi Nuh. Berapa orang? 86 orang. 86 orang itu saja yang maknanya menerbitkan keturunan manusia yang lain di atas dunia. Menatang pun sama. Menatangkan sebelum Nabi Allah Nuh berlakunya banjir besar tu, diperintahkan untuk himpun daripada hak besar sampai kecil, flora dan fauna ni, pergi ambil sepasang bulan kapal. Lagu mana dia buat? Tuan Sadut tanya lagu lah. Mak Jaih pun mati dah, Seripah ini pun mati dah. Tuan Sadut tanya lagu-lagu mana, tak tahu nak cerita. Benda tu benda yang dah lama berlaku, tapi faham sajalah Rasul Allah ni ada mukjizat, boleh buat Tuan Sadut tanya lagu mana. Yang pentingnya dia boleh himpun, iaitulah benih-benih flora dan fauna ni, himpunlah kapal. Jadi dunia tenggelam, bukan tenggelam sehari dua. Tenggelam dia pula bukan iaitulah takat apuih rumah. Ada ulama kata lagi beberapa mil, maksud lagi beberapa kilometer ataupun batu nak sampai ke kaki langit. Bayangkan, maknanya atas dunia ni nampak laut semua, tak ada daratan. Itu dia, tuan-tuan. Jadi mana ada hidupan lain kecuali hak selamat, betul? Yang boleh menerbitkan keturunan manusia yang lain ialah siapa yang duduk atas kapal Nabi Allah Nuh saja, tuan-tuan. Baru terbit keturunan manusia. Tu yang ada ulama dia gelaran untuk Nabi Adam dipanggil Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Dan gelaran Nabi Nuh pun Abul Bashar, bapa sekalian manusia. Adam Abul Basharul Awal, bapa manusia hak mula.
Nabi Nuh bapa Abu Basharul As-Sani, iaitulah bapa manusia nombor 2. Pasal apa nama gelaran bapa manusia? Pasal seolah-olahnya kehidupan dunia ni bermula kembali daripada hak selamat daripada kapal Nabi Nuh. Lain tak ada. Bukti dia senang, buka surah Nuh, bagaimana iaitulah anak Nabi Nuh ada seorang nama dia Kan'an. Kan'an ni dia ikut mak dia. Mak dia pula iaitulah sama termasuk orang yang tidak beriman dengan Nabi Nuh. Tengoklah Kan'an duduk di atas rumah tu bila mula banjir. Kata Nabi Nuh, Kan'an main naik kapal ni, hang tak akan selamat daripada siksaan Allah. Kan'an kata, aku tak mau bersama-sama kamu dengan bapa dan orang-orang yang lain wahai bapa. Kalau tenggelam rumah aku naik atas pokok, kalau tenggelam pokok aku naik atas bukit. Nabi Nuh kata hang tak akan selamat. Akhirnya buka dalam Quran disebut bagaimana Kan'an bersama-sama dengan orang lain tak selamat. Jadi bahtera Nabi Allah Nuh ni hak selamat kita ambil manusia dulu. Tak apa menatang semua kita tahu dah. Baik, manusia 86 orang saja yang berada di atas kapal Nabi Nuh tu, yang selamat. Dan tu yang terbit keturunan manusia seluruh dunia ikut pi tak mana tu yang iaitulah ada tempat salah seorang daripada 86 orang tu dia pi tempat buka penempatan. Jadi Afrika ada orang di Afrika, lepas tu ada orang di benua Asia, ada orang di benua Eropah dan sebagainya. Tu nak bang lagi, maknanya keturunan mula balik daripada apa yang ada pada zaman Nabi Allah Nuh, daripada hak selamat dalam kapal itu. Jadi kenapa kata Imam Malik sunnah Nabi ni dia macam bahtera Nabi Allah Nuh? Maksudnya apa dia? Maksudnya siapa yang beramal dengan sunnah, siapa yang menghidupkan sunnah Nabi, dia akan selamat. Dan dia akan berjaya tuan-tuan. Sebab sesuatu sunnah yang diajar oleh Nabi ini dia benar-benar iaitulah membawa kebaikan. Dan sebab itulah maknanya tugas utama Nabi, kata Syekh Wan Ahmad bin Muhammad Zain bin Mustafa Al-Fatani dalam kitabnya Iqdul Juman, tugas utama Nabi ialah turjumatun uluhiyah, menterjemah kehidupan yang diredai Tuhan kepada manusia. Jadi kita nak ikut siapa? Ikut Nabi. Itu kaedah dia tuan-tuan. Jadi siapa yang pinggirkan sunnah, siapa yang tak peduli dengan sunnah, maka dia termasuk orang yang akan binasa. Macam orang yang iaitulah menolak untuk bersama-sama dengan Nabi Allah Nuh dalam bahtera tadi ni tuan-tuan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah. Kita tengok memang mencabar kerana kita hidup di akhir zaman tuan-tuan. Zaman satu peringkat antara salah satu tanda utama kiamat. Salah satu daripada tanda utama kiamat dibahas oleh ulama. Kalau kita ambil kepada kitab-kitab yang muktabar di atas muka bumi Allah, disebut bahawa sesungguhnya salah satu tanda-tanda utama kiamat, alamat-alamat kiamat, orang akan mula meminggirkan sunnah. Dah pinggir tak apa lagi, ada orang yang akan mencela sunnah. Baik itu kita, kalau kita tak buat sunnah, kita tak ikut cara sunnah, ataupun kita tak beramal dengan amalan sunnah, tak apa lagi. Tapi jangan cela. Jangan duk buat main-main. Jangan bahan sendaan. Sebab silap sendaan boleh kapiak pada Allah. Rosak agama kita, boleh murtad pada Allah. Tengok orang pakai sorban. Dia buat salah ke dia buat apa? Jangan kita tengok sorban, duk belekeh sorban. Sorban ni sunnah. Hang nak pakai tak mau pakai, ikut suka hang. Kita pun pakai sorban bukan makna kita ni hebat dah. Cuma itulah nak jaga diri satu. Yang kedua pasal dia sunnah daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Cukup tak mau pakai, sudah. Nak pakai. Tapi jangan duk iaitulah duk pelekeh serban. Lepas tu kata pelekeh serban, dia pelekeh sampai gelaran pun dia pelekeh, dengan lebay-lebay pun dia duk pali-pali. Lah ni lebay pun orang pali, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Orang buat main-main. Sedangkan iaitulah lebay tu, kalau nak kira macam mana boleh timbul panggilan lebay? Orang Melayu tu semua dia ambil dari perkataan Arab. Apa dia? Labbaik. Itu yang kita sebut, kita pergi antara salah satu kita lepas talbiyah, kita pergi haji tu, labbaik Allahumma labbaik. Apa makna dia? Tuhan, kami sahut seruanmu Tuhan. Kami menyut keluh engkau wahai Tuhan. Tu makna dia. Jadi maknanya iaitulah labbaik itu ialah kita, maknanya apa? Sebab itu dulu orang buh lebay ni bukan semua orang boleh dapat lebay. Satu, dia rajin pergi masjid. Lepas tu lagu mana cara dia hidup kekuatan agama pada diri dia. Baik itu dia. Kita lah ni buat main-main. Ada sengah-sengah tu lah. Tambah dia tak suka perjuangan Islam. Dia bubuh semua orang yang mendukung perjuangan Islam, dia buh lebay. Tak apalah, bagus juga buh bila lebay pun. Baguslah. Kita menunjukkan kita orang sayang pada agama. Itu makna dia, tuan-tuan. Tapi tak, lepas tu dia pali. Dia kata pula puak lebay ni, lagu ni sekian-sekian puak lebay ni dia bukan moden, dia kira jumut lah buat semua. Dia bubuh lagu tu. Maknanya dia memperlekehkan pegangan agama. Sama dengan sorban, tuan-tuan. Bukan salah sorban, jangan duk buh salah sorban, duk pelekeh pula sorban. Sorban tu sebahagian daripada sunnah Nabi. Itu hang tak pakai sudah lah. Tapi jangan duk pelekeh. Itu makna dia. Itu yang saya pernah cerita kat tuan-tuan dulu. Bagaimana saya pergi mengajak. Tak apalah. Lepas habis mengajak buat semua sekejap lagi, ada seorang satu pakcik tu tanya soalan panjang, bukan main tak apa. Dia suruh jawab pula berdasarkan fakta apa semua. Mana nak boleh spontan punya soalan. Kita pun tak berani, ada setengah kita tahu, ada setengah kita kerana samak-samak tak boleh terus jawab apa semua. Tak apa. Kita pun jawab wallahu alam, tak tahu nak jawab, tak apa. Lepas tu kita pun lepas habis kuliah, betulan kita pun senak perut, pergilah tandai itu pula betul-betul di belakang, di depan dia tu tempat ambil yang sembahyang. Duk dengar, duk sembang. Ustaz mana mai? Dia buh lagu tu bunyi. Tak apalah, biar pergi depa nak buh guna, tak apa. Ada orang tanya tak erti jawab. Ustaz apa? Tak apa lagi. Kita duk, tapi kita pun nak bahasa geram juga, tapi duk tengah kita duk qada hajat. Mana boleh nak ni pun biar pergi dia. Tak apa lagi. Tapi geram sangat benda, tak apalah, kita pun tahu kelemahan dan kekurangan kita. Kita pun tahu tak terang mana. Tak apalah. Lepas tu yang paling hangat hati ni, bunyi pula, pakai serban saja. Yang tu pun tak tahu jawab. La ilaha illallah. Apa kena mengena dengan serban? Apa yang pergi bubuh lagu tu? Kita tak jawab, dah tak boleh jawab. Tak apalah. Saya pun mujuk tengah duk qada hajat. Kalau tak qada hajat tu nak keluar hampir ni, nak ambil sorban atas kepala, buah atas kepala dia. Jawab. Nak buat lagu tu lah, tuan-tuan, kalau ikut kram. Kalau ikut kram, tuan-tuan, kalau nak ikut kaedah dia dalam keadaan tadi, nak buat lagu tu. Tapi mujuk tengah duk qada hajat apa semua. Jadi apa yang kait dengan sorban tu? Maknanya kita pegang amanah juga. Bukan boleh sasar tanya jawab, sasar tanya jawab. Tak boleh. Imam Malik 10 soalan, 3 dia kata 3 saja dia jawab, 7 lagi wallahu alam. Takkan Imam Malik tak erti, tapi bukan mudah. Silap jawab, dosa, tuan-tuan. Kena kawan tu pegang pula sampai mati, dia ajak orang lain pula. Dia ada orang kata kat saya, tak apa Ustaz, jawab sudahlah, salah mai sekali lagi kita apa betul ya. Dia ingat senang lagu tu maknanya kot. Macam saya mai sini, abang satu benda tak tahu, tanya jawab, benda tu tak betul, tapi dah nak jaga reputasi kita, takkan orang tanya tak jawab tak betul. Balik tengok kitab, tak betul sungguh, boleh betul mai sekali lagi.
Nah, kita boleh jamin ke kita mai sekali lagi hari tu ni 40 orang mai, boleh jamin sekali 40 orang tu juga mai? Tak boleh. Ada yang mai malam ni, ada yang dia singgah ya. Singgah dia dengar hak kita. Oh, lagu tu nah. Lepas tu dia pi bulan depan tak mai dah. Contohnya dia singgah ya. Dia pergi habang ke orang lain lagu tu. Orang lain pula ajak anak lain lagu tu. Kita tanggunglah walaupun dah mati. Kita dah mati, tanggunglah dosa pada Allah. Wa na'udzubillahi min zalik. Kita mau tuan-tuan. Masa itu tak tahu abang, tak tahu. Senang cerita. Disebut oleh Nabi, manifta bi ghairi ilmin faltabawa maqaduhu minan nar. Siapa yang bagi fatwa, sebenarnya dia tak tahu benda tu, tapi dia hentam serupa ya. Saya lagi orang kata dia tak tahu. Duk mengajar apa? Ada orang kata juga mengajar saja, yang tu pun tak tahu. No? Contoh ada orang kata macam tu. No? Itu kaedah dia takut orang kata tak tahu. Pakai dia hentam jawab juga. Siapa yang bagi fatwa tanpa ilmu, faltabawa maqanuhu minan nar kama qala. Sediakan tempat duduknya dalam api neraka Allah Subhanahu wa taala. Saya itu tak setuju lagu mana pun dengan sunnah. Jangan memperlekehkan sunnah. Tak mau buat sudah. Dan jangan duk belekeh orang yang melaksanakan sunnah, tuan-tuan. Mai tengok kawan tu makan, lepas tu duk jilat jari, hang buluk kan ni. 3-4 hari tak makan ni. La ilaha illallah. Dia laksana sunnah. Baguslah. Kita tak mau jilat, sudah. Ikut suka hang nak jilat, tak mau jilat. Dia nak bagi habis jilat. Itu sunnah daripada Nabi SAW. Dalam kitab Tuhfatur Raghibin, kita dah khatam di masjid ni dulu, tuan-tuan. Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari Datuk Kelampaian, disebut apa? Memperlekehkan sunnah, hukumnya kafir. Itu dia, tuan-tuan. Wa na'udzubillahi min zalik. Jadilah seorang pencinta sunnah. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah. Cukuplah takat tu sebagai tazkirah ataupun pesanan untuk diri saya dan kita semua. Mudah-mudahan kita semua mendapat keridaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun dan maaf kalau ada silap dan salah. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya. Walaupun hakikat utama tetap daripada Allah. Kita tunda kuliah ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat, ijma' ulama dan mereka yang telah mendahului kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب. ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.